Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pengajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-26, surah yang ke-47. Nama dia Suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dikenali dengan nama Surah Al-Qital, sebab dalam ayat ini menyebut tentang peperangan. Alhamdulillah, dalam siri yang pertama dalam surah ini kita telah bincang tentang sebab-sebab dinamakan, dan juga Allah SWT telah sebut nama Muhammad, lafaz nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 tempat dalam Al-Quran. Yang lain-lain itu dia tak sebut nama, dia sebut dengan jawatan Ar-Rasul, An-Nabi. Itu di antara hak keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah bincang tentang isu al-mannu wal fida, berinteraksi dengan orang-orang tawanan perang. Kita sambung lagi kelebihan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang menegakkan agama Islam, agama Allah ini. Sama ada mereka mati ataupun mereka mendapat kemenangan, ada kelebihannya yang tersendiri. Tengok, kita sambung di ayat yang ke-5, kemudian kita pergi kepada huraian dia insya-Allah. Tengok ayat yang ke-5. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Ayat yang 5 ni sambung daripada cerita yang ayat yang keempat. Tengok ayat yang keempat di akhir tu, di bawah. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Sesungguhnya orang-orang yang telah berjuang. Siapa dia orang yang telah berjuang? Orang-orang yang telah berjuang menentang musuh Islam serta gugur syahid. Yang kita naknya tempat gugur syahid pada jalan Allah kerana mempertahankan agamanya, maka Allah tidak sekali-kali akan mensia-siakan amal mereka. Jadi alhamdulillah, dalam siri yang lepas ana dah baca beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan orang mati syahid.
Dan ada hadis yang mengatakan sittu khisal, 6 perkara yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW memperingatkan juga dalam Sahih Muslim, yughfaru lisyahid kulli syai illa dain. Orang mati syahid ni diberi keampunan semua sekali kecuali hutang dia tak lepas. Allahu Akbar. Kita kata bencana hutang ni berat. Siapa mereka orang mati syahid pun tak lepas. Kenapa tak lepas? Itu dia panggil hak manusia. Tanda pelajar, orang mati syahid itu dia dengan Allah perjuangan dia, tapi hutang itu hak dia dengan manusia. Hak dengan manusia tak lepas begitu saja. Mengikut dalam kaedah dia panggil hukuk Allah tubna alal musamahah. Hak Allah Ta'ala dibina di atas dasar mudah. Kita minta ampun, kita minta maaf, Allah Ta'ala lepaskan. Tapi hukukun nas, hak manusia, dibina di atas al-musahah. Payah. Sebab apa? Kena minta maaf, kena minta izin. Kalau hutang orang kena bayar. Kalau tidak, senang. Membotai banyak waktu pergi mati syahid, sama masalah. Anak-anak pakat duk ambil harta. Ini penat kita kan. Mana Allah SWT bagi tahu, Allah tidak akan sia-siakan amalan mereka mana orang yang mati syahid. Masya Allah. Kemudian baru mari ayat yang kelima ni, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan mendapat sebaik-baik balasan dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Sayahdihim, Allah akan memimpin mereka. Di sini tanda para pelajar, macam mana memimpin di sini? Allah Ta'ala pimpin mereka ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau mereka ni hidup, orang yang berjuang ni masih hidup, Allah Ta'ala akan beri taufik supaya mereka dapat melakukan perkara yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan jalan mereka ke syurga dan membaikkan kedudukan mereka di akhirat. Allahu Akbar. Orang mati syahid tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi keluar oleh Imam Bukhari. Nabi kata, wallazi nafsi biyadih. Nabi bersumpah, inna ahadahum bimanzilihi fil jannah ahda minhu bimanzilihi alladhi kana fid dunya. Allahu Akbar. Orang ahli syurga esok, dia kenal di mana rumah dia lebih daripada dia kenal di mana rumah dia di dunia dulu. Kita tahu rumah kita sini, kita boleh balik ikut jalan depan boleh, jalan belah ni boleh, jalan semua boleh. Kan? Kita tahu lah, kau jalan rumah kita, dia panggil jalan rasmi boleh, jalan tikus pun boleh. Jalan apa pun boleh. Nak bandingnya, orang ni dalam ahli syurga ni, dia nak pergi ke syurga walaupun dia belum pernah pergi. Allah Ta'ala tunjukkan jalan nak pergi ke bilik dia, rumah dia tu lebih laju daripada nak balik ke rumah di dunia. Masya Allah. Kata di Mujahid rahimahullah, ulama tafsir, yahtadi ahluha ila buyutihim wa masakinihim. Mereka dapat petunjuk, pedoman nak balik ke rumah dia, tempat tinggal dia yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka di akhirat. La yukhti'un, tak salah. Tidak kata gi, bukan awak punya ni, lah, gi terus. Lebih daripada GPS atas dunia ni. Kita hari ni, Masya Allah, kalau kita nak pergi mana-mana, orang akan bagi GPS. Location dia panggil. Jemput rumah saya, kejap dia pun hantar bagi location. Di mana rumah ni. Kita pun pecik dalam handphone kita ke dalam alat kita, dia tunjuk lalu kok ni kanan kiri siapa. Kadang-kadang pakat atas padi pada juga.
Allahu Akbar. Kita dah nak pergi kuliah subuh, tepat tak aja pergi. Duk ikut location ni, masuk wish. Kadang-kadang pas dalam rumah orang masuk. Mana suraunya? Ada juga lagi tu. Tapi di akhirat la yukhti, tak salah. Pergi terus. Allahu Akbar. Walaupun mereka tak pernah pergi lagi, belum pernah sampai ke syurga, tetapi dia dapat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ulang ayat ini beberapa kali. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah Ta'ala akan pimpin mereka ke jalan yang baik dan keadaan mereka lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Maka sebab yang pertama iaitulah sabab mendapat nikmat. Yang kedua, nikmat itu sendiri yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ya, Masya Allah. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Serta Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang telah dijanjikan, yang telah diterangkan sifat-sifatnya kepada mereka. Orang-orang ni, orang ahli syurga ni, Masya Allah, dia tahu, dia pergi, dia kata ni syurga aku. Dia pergi, ni Allahu Akbar. Allah Ta'ala pimpin mereka sebagaimana mereka mendapat pimpinan Allah Ta'ala di atas dunia. Di akhirat juga mereka telah mendapat pimpinan bagaimana mereka nak kenal rumah dia. Kita lah ni bukan duk mikir bagaimana nak kenal rumah kita, apa persiapan kita untuk mendapat rumah di syurga. Itu yang besar. Di antaranya, selain daripada yang beriman tu asas, tak boleh nak bicara tu. Kalau tak bicara tu, tak, orang panggil pincang. Di antaranya ni yang anak duk kempen, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Apa nama projek kita? Projek Mega Mampu Milik. Apa dia projek ni? Apa? Salat sunat qabliyah, ba'diyah, yang muakkad 12 rakaat. Jangan lupa. Kau terlupa dah? Kalau terlupa nak sebut balik. Hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha, dia kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Dengar ni pelajar semua. 12 rakaat solat sunat rawatib yang muakkad. 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah selesai dah kita tadi. 4 rakaat sebelum zuhur. Dengar. Ulang semua. Berapa rakaat sebelum zuhur? 4. Tapi lepas maya 2 rakaat pakai senyap. Payuh nak masuk dalam kepala ni. Nak boleh projek mega ni. Lepas belum zuhur 4. Tak ada. 2. Kalau tak sempat masa 4 terus boleh. Kita dah bincang panjang dalam kitab Al-Mu'tamad dulu. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa? 8. 2 rakaat selepas asar. Gua nak bising tu. Lepas asar tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada marah dah kita. Ada boleh tak faham macam mana. Lepas asar tidak ada. 2 rakaat selepas maghrib 10. 2 rakaat selepas isya 12. Kata di Ummu Habibah, Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebuah mahligai baitun fil jannah. Tengok, hari-hari kita duduk bina rumah dalam syurga. Bila masa pada syurga esok, Allah Ta'ala kena ni rumahmu. Masya Allah, kaya raya kita, projek mega kita dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa laksanakan projek mega Mampu Milik ini. Sebab Allah Ta'ala kata yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah Ta'ala kena ni rumahmu. Masya Allah, tabarakallah. Kita pergi tak payah tanya orang, mana rumah saya? Lah, kita pergi, kita kena dah. Ni, tak payah salah, tak payah. Rumah kita bertukar kadang-kadang. Tak. Jangan gorah. Tapi di syurga tak ada bertukar. Tidak ada bertukar. Baik, kita pergi pada ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membela agama Allah, nescaya Allah akan membela kamu untuk mencapai kemenangan
wa yusabbit aqdamakum, dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Allahu akbar. Ini dia panggil cinta bersyarat. Cinta bersyarat ataupun dia panggil cinta berbalas. Kita nak dapat pertolongan Allah, nak unsur din Allah, pergi berjuang bantu agama Allah, baru kita dapat pertolongan. Tengok dalam nota di bawah kata apa? Yakni sehingga kamu dapat berjuang dan dengan gagahnya di medan pertempuran, serta menjadikan kamu berpegang teguh kepada ajaran Islam, maka di saat itu Allah SWT akan beri kepada kita pertolongan, wa yusabbit aqdamakum, dan menetapkan apa? Menetapkan pendirian kita, tak goyah, tak lari. Intinya dia panggil syarat dia berjuang. Macam-macam hari ni dah berjuangnya dengan penuh semangat jihad, baru betul. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. Dan sebaliknya, ingat, kalau kamu tak ikut arahan aku, kamu buat yang sebaliknya, iaitulah dan sebaliknya orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah mensia-siakan amal mereka. Na'udzubillah. Amal orang kafir sia-sia dah. Kita dah bincang dalam 2 siri yang lepas tentang bagaimana orang kafir yang baik atas dunia ni, dia boleh ambil apa? Boleh ambil bahagian dia atas dunia. Sebab tu dia senang atas dunia ni. Nah, buat kebun durian tu tak mudah. Sibuk satu dunia dia, sibuk kebun durian. Pasal kaya dia. Biarkan atas dunia, tapi di akhirat mereka tidak ada bahagian. Wa adalla a'malahum. Kenapa? Ini Allah jawab. Tengok ayat 9. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Zalik, berlakunya demikian. Apa demikian tu? Gugurnya amalan itu kenapa? Kerana sesungguhnya mereka tidak menyukai apa yang diturunkan oleh Allah mengenai ajaran tauhid dan hukum-hukum syarak yang diterangkan dalam Al-Quran, lalu Allah menggugurkan amal-amal mereka. Allahu Akbar. Habislah saja amalan mereka di akhirat esok. Haba'am mansura, menjadi seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, tak ada apa. Masya Allah. Dia tengok pahala dia habis terbang. Sekurang-kurangnya mereka dah dapat apa? Hasil kerja baik yang mereka buat tu, pulangannya atas dunia. Kayalah sekejap, projek itu semua jadi, projek ni jadi, tetapi di akhirat esok kosong. Na'udzubillah. Habislah kita satu bab, kita pergi kepada bab An-nazar fi atharil umamis sabiqah. Allah Ta'ala perintahkan kita tilik tengok kepada kesan-kesan peninggalan umat-umat yang terdahulu, untuk kita tadabbur bagaimana kesudahan orang mukmin dan bagaimana akhir kehidupan orang kafir. Tengok ayat 10. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا. Maka tidakkah mereka, siapa dia mereka? Ayat ini cerita kepada kafir Quraisy, asal cerita dia kan. Maka mengapakah mereka, tidakkah mereka mengembara di muka bumi? Mengembara di muka bumi,
serta mereka memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka. Mu tengok dah ke kaum Ad, kaum Samud, kaum apa lagi atas dunia ni, sudah kamu lihat, sudah kamu kelih. Tengok dah. Tapi tidak memberi kesan dalam jiwa mereka. Ini rugi. Allah telah menghancurkan mereka. Dan orang-orang kafir yang menurut jejak mereka akan beroleh akibat buruk yang seperti itu. Mana puak kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, Qarun, binasa habis. Mu duk tengok saja dia. Kalau tamu kita ini boleh pergi selfie ya kamu, tak ambil pengajaran, lah. Akhir kali puak kafir hancur lebur habis. Allah Ta'ala binasakan mereka. Tengok ni, Allah Ta'ala binasakan mereka. Kenapa? Tengok ayat 11. Dzalika bi anna Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Balasan yang demikian, kerana sesungguhnya Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Bagi orang yang beriman, Allahu maula, maknanya yang menjaga mereka. Dan bahawa sesungguhnya orang kafir tiadalah siapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Tak payah kata apa. Mengikut dalam kisah sabab nuzul ayat yang ke-11 ini, qala Qatadah rahimahullah, ayat ini turun pada hari Uhud, hari peperangan Uhud, ketika Nabi SAW duduk di celah bukit Uhud. Malah lepas pada kena hentam teruk, Nabi kita undur ke tepi bukit. Tiba-tiba Abu Sufyan bangun naik atas bukit, laung. Saha al-musyrikun, dia laung. Dia kata yaumun bi yaumin. Oh, sedap dia. Yaumun bi yaumin, hari gile-gile. Yaumul lana wa yaumun alaina. Sekali kamu menang di Badar, hari ini kami menang. Oh, sedap dia. Ni, siapa dia ni? Abu Sufyan. Abu Sufyan dia bangun, bertepik, dia ingat dia menang. Dia ingat dia sudah menang. Melawan dia. Dia kata lanal uzza wala uzza lakum. Oh, kami ada Uzza, nama berhala dia itulah. Kami ada Uzza, kamu tidak ada Uzza. Panjang cerita ni. Kalau kita ceritakan panjang pula. Abu Sufyan naik atas bukit tepi Uhud, dia lawan. Afiku Muhammad. Muhammad hidup lagi ke? Sombong ayat dia. Orang panggil Muhammad ada lagi. Nabi kata, "Lat, jangan jawab. Saya nak Umar begini nak jawab." Afikum Ibnu Abi Quhafah. Saya nak Abu Bakar tu. Jangan jawab. Afikum Umar. Umar nak. Nabi kata dia. Biar dia kecil seorang. Dia cakap seorang. Apa tu? Dia pun mati dah, dia kata, senyap tak jawab. Maka dia pun jawab. Yaumun biyaumin. Hari tukar hari. Dulu menang, hari ni kami. Dia pun sedap. Dia kata apa? A'li hubal. Dia kata, yaumun lanal uzza wa la uzza lakum. Bagi kami ada Uzza, nama berhala, mu tak ada Uzza. Nabi bila dia sentuh isu akidah, Nabi kata, jawab. Qulu Allahu maulana wala maula lakum. Ni kan cerita ayat. Allah Ta'ala yang jaga kami, mu tak ada penjaga. Dia kata a'li hubal, berhala Hubal tu paling tinggi hari ni. Nabi kata la, Allahu a'la wa ajal. Belawai adalah belawai mulut dah. Dia kata yaumul lana wa yaumun alaina. Sekali kami menang, kami menang. Nabi kata la sawa, tak sama. Qatlana fil jannati wa qatlakum fin nar. Orang yang mati di kalangan kami dalam syurga, orang yang mati kamu neraka. Belawai.
Sudah berlawan Abu Sufyan tu turun bukit, dia pun bawa tentera dia pusing balik ke Mekah. Kalau dia menang, sebab tu lah dia Uhud orang tak kata kafir menang. Cuma kita kata ramai gugur, 70 orang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Tapi nak kata menang, tidak. Sebab Abu Sufyan tarik tentera dia pergi, Nabi kata ikut dia gimana. Mana dia pusing balik ke Mekah. Tentera Islam ikut dia sampai kepada Hamra'ul Asad. Nah ni pelajar, Hamra'ul Asad ni bagi orang yang pergi Mekah dah, kita pergi selepas daripada Masjid Miqat, kan Masjid Miqat di Zulhulaifah tu, naik pergi lagi sikit ada jalan ditulis Hamra'ul Asad. Maknanya tentera Islam ni attack dia tu sampai sana. Siapa-siapa ada sana, mereka pusing nak pergi balik Mekah. Nabi kata boh cukup. Mana kalau dia menang, dia tak akan balik. Dia duduk mana dia nak ganyang kita, tapi dia pergi. Lepas dia pergi tak lama, Abu Sufyan mikir silap kita, patut kita lawan terus. Ni kita lari balik, pecah dah tentera. Alhamdulillah Allah Ta'ala tolong. Ini cerita panjang lah kan? Itu dia kata sabab nuzul ayat ke sebelah ni, Allah zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu. Dia kata apa ni, Allah Ta'ala jaga kami, mu tak ada. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat yang menceritakan kepada kita tentang peristiwa Uhud. Yang pentingnya kamu kena ingat, para pelajar kena ingat bahawa apabila orang hentam kita, peribadi kita, kita boleh diam. Sebagaimana Abu Sufyan panjat, Muhammad hidup, Nabi kata biar. Cara apa ke dia? Bila dia kata Ali Hubal, berhala tinggi, Nabi kata la, ajibu, jawab. Maka sahabat jawab, Allahu a'la wa ajal, Allah Ta'ala maha kuasa. Dia pun catok, dia kata dia benar. Nabi kata tak sama, orang aku dalam syurga, orang mulia neraka. Maknanya kita ni para pelajar, bila orang hentam kita, peribadi kita, kita boleh diam, boleh sabar. Tapi kalau orang hina Islam, kalau kamu diam juga, fa batnul ardi khairum min zariha, perut bumi lebih baik daripada duduk atas bumi. Baik-baik hati. Buat apa hidup? Orang hina Islam kita jadi bacul macam ni kan? Itu silap. Baik, kita pergi. Ayat ni panjang. Kalau kita ikut cerita dia, tak berjalan kita. Ayat yang ke-12. Tengok ayat 12 pula. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, engkar kepada peraturan Allah Ta'ala, mereka akan menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum. Kerja dia duk makan minum bening, itulah. Sedang neraka lah menjadi tempat tinggal mereka. Tanda pelajar, kerja dia makan amat tak kedara haruk lah, babi makan belakang buat dia, tak kira apa. Kalau kita kelih ke mula-mula nak jadi tsunami dulu, orang keluar video, kita tak sebutlah nama negeri orang itu kan, makannya dia pelik-pelik. Babi dia makan, kera makan, habis benda atas dunia makan. Maka timbullah virus corona ni, na'udzubillah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi kata al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin makan dengan satu perut. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a.
orang kafir makan 7 perut. Oh, makan banyak buat dia. Diceritakan dalam sejarah Madinah. Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya tulis dalam bab tiang-tiang di Madinah. Pernah seorang kafir tawanan ni diikat dalam masjid. Kena ikat situ. Maka walaupun dia tawanan, Islam berlaku adil, beri makanan yang cukup. Perah kambing bagi, tak kenyang. 7 kambing baru dia kenyang. Lepas dia masuk Islam, dia nak makan, kita ajar baca bismillah, makan. Seekor kambing susu cukup dah. Sebab bila kita tak baca bismillah, kita makan sekali dengan syaitan. Tak kenyang. Pelajar-pelajar kita ni ingat, makan baca bismillah, barulah kita mendapat kekenyangan, insya-Allah. Panjanglah cerita ni. Macam mana ulama hadis huraikan 7 perut tu. Maknanya makan sungguhlah. Tak tahu. Tapi orang Islam hari ni pun bertukar barat habis dah. Kedai makan 24 jam tak tutup pun ada. Makan apa kata? Kita kata kita pun heran juga. Lembu kambing belum maghrib tuan dia tarik masuk dalam kandang, relax je. Tidak kata mengamuk pukul 12 malam nak pergi makan juga. Manusia ni pukul 12 malam makan. Ada kedai tak tutup pun ada. 24 jam. Masa mananya makan? Tapi kalau kedai di tepi lebuh raya, kita kata betul lah, sebab orang travel berhenti kan. Ni kedai dalam kapur pun nak main 24 jam juga. Lepas tu bila nak semaya subuh, Masya Allah besar. Ini dipanggil rusak fitrah. Rusak fitrah. Allahu Akbar. Mari kita tengok. Mana ayat kita? Orang kafir makan 7 perut dah. Baik, kita pergi pada ayat yang ke dan sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. Nauzubillah. Beratnya tempat tinggal tu. Ayat yang ke-13. Wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Allahu Akbar. Dan bukan sedikit penduduk negeri-negeri yang lebih kuat dari penduduk negerimu Mekah. Orang negeri lain kuat, Mekah ni tidak ada pembangunan, tidak ada tamadun sangat, menjadi tempat telah memaksamu, dia paksa apa pula? Keluar, berhijrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia putuskan dia nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami binasakan mereka, maka tiadalah siapa pun yang dapat membela kamu. Tanda. Katanya sabab nuzul ayat 13 ini, akhraja Abu Ya'la wa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala, apabila Nabi kita keluar daripada Mekah, dengar ni pelajar, Nabi keluar daripada rumah dia di mana? Rumah dia dekat dengan bukit Marwah, Safa Marwah. Nabi kita keluar daripada rumah dia, berjalan nak pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, sampai satu tempat nama dia Hazwarah. Hazwarah ni di mana? Jemaah haji yang pergi umrah, pergi Mekah sekarang, dia panggil Bab Ajiyat, ataupun dikenali dengan nama Pintu Ajiyat, sebelah King Abdul Aziz gate tu. Kita nak pergi ke bukit Safa, ataupun sekarang ni mudah nak basa, orang keluar mari daripada hotel Safwah nak masuk masjid, ditulis Bab Ajiyat. Disitulah dikatakan Hazwarah. Bila masuk sini, Nabi SAW berpaling ke arah Kaabah. Nabi kata, ya Makkah, anti ahabbu biladillah ilayya. Hei Makkah, mu ni negeri yang Allah Ta'ala sayang, dan sebaik-baik negeri yang aku sayang. Allahu Akbar.
walaula anna ahlaki akhrajuni min lam akhruj min. Kalau tidak kerana pendudukmu halau aku keluar, aku tidak keluar. Ini semua ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kan? Maknanya Nabi kita doa, kemudian dalam perjalanan Nabi hijrah, Allah Ta'ala turun ke ayat Quran, innal ladzi farada 'alaikal Quran laradduka ila ma'ad. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang telah menurunkan Al-Quran ke atas kamu, yang menyebabkan kamu terpaksa meninggalkan sementara bumi Mekah ini, apa dia? Allah kata apa? Laradduka ila ma'ad. Allah kata, aku akan hantar balik Mekah. Jangan bimbang. Pergi sekejap balik. Itu dia panggil strategi. Karena itu tak boleh kita kata Nabi ni pelarian. Tidak, Nabi hijrah sementara 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah balik. Alhamdulillah. Mu buat kafir tak reti bahasa ni. Mu tengok dah kan, orang-orang kafir dulu sudah mati, sudah macam-macam kerana yang Allah Taala bagi pada mereka, tapi kamu tak insaf juga, tak ambil pengajaran juga, rugi. Tengok ayat 14. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amali kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Dengan yang demikian, adakah orang-orang yang beriman dan taat yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhannya, sama seperti orang-orang yang engkar derhaka yang telah diperhiaskan kepadanya oleh syaitan akan kejahatan amalnya, sungguhnya sehingga dipandangnya baik dan telah menurut hawa nafsunya, dan yang telah menurut hawa nafsunya sudah tentu tidak sama. Jadi syaitan ni dia mari apa? Zuyyina lahu su'u amalihi, dia akan mari perhiaskan amalan buruk jadi molek. Mana puak kafir tu, amalan dia buruk, sembah berhala lah begitu gini, tapi syaitan mari ajar dia, kita bukan sembah berhala pun, kita sembah Tuhan, tapi berhala perantara je, perantara saja. Allahu Akbar. Ini semua ni permainan syaitan. Di antara selain daripada ayat kafir ni, kita ambil pengajaran juga daripada ayat ini, zuyyina lahu su'u amalihi. Syaitan ni dia suka memperhiaskan amalan yang buruk jadi comel. Dia panggil kosmetik tinggi. Kosmetik syaitan ni tinggi. Contohnya, orang-orang muda nak pergi haji. Allahu Akbar. Ana tanya dia, haji, dia muda lagi, haji mari Mekah ni apakah cabaran? Dia kata, ustaz, kami nak lepas, nak keputusan nak pergi Mekah ni, umur muda lagi. Dia kata besar cabaran. Syaitan mari mikir dalam kepala, kalau pergi haji dah, balik lepas haji nanti, kalau pejabat buat majlis parti-parti, buat karaoke, tak kena nak naik atau apa tak, haji dan hajah dijemput berkaraoke. Hei, tak sekebang. Mikir dalam kepala, aku ni haji dah. Maknanya syaitan ganggu dia. Muda lagi, nanti tua-tua lagi. Sama juga dengan anak-anak kita bila nak kahwin. Bila nak kahwin, syaitan mari. Kalau nikah tak bebas lah lepas ni. Nah, waktu kamu duduk muda-muda ni, duduk seorang-seorang gini, macam-macam senang kita nak buat. Nak enjoy sana, enjoy sini. Lepas pula syaitan ni, dia suruh perhubungan yang tak baik, yang haram, jadi molek. Suka. Waktu tak kahwin ni kok macam-macam. Terima hadiah lah, terima macam-macam benda. Itu dia panggil mainan syaitan. Ada seorang, dia orang ni dengan isteri dia tak apa baik, takdir Allah Ta'ala nya tak comel, kelahi semacam, balas semua. Tak lama bercerai. Bila bercerai, si suami nikah lain, Masya Allah, dia kata dia tengok SMS tu lelaki dia, macam mana dia tengok, wallahualam,
Kita tak galakkan isteri duduk siasat handphone suami, tapi dia tengok. Dia kata Masya Allah, belum dia bercerai dulu kak, bahasa tu ayat pelik-pelik balas dua tu. Tapi bila dia bercerai, duk main yang ni pula dalam duk ngorak ni. Dia panggil tazyinu syaitan, syaitan mari. Oh, jadi akhir kali balas pula dengan hak bini hak baru ni, cerai balik. Gitulah keadaan. Sama juga anak-anak muda bila nak kahwin, syaitan mari. Tak jadi ni, awak muda lagi tak sedap menikah lah, enjoy dulu. Kalau menikah kat pas ni tak ada lah. Dah, nak pergi mengah sana sini, nak pergi macam-macam lah. Itu dia panggil tazyinus syaitan. Kita lawan dia. Bila seorang anak muda ni kahwin, syaitan bertempik. Selamatlah dia daripada goda aku dalam bab ni, dalam bab hak tak baik. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 15, bandingan orang-orang yang dapat syurga macam mana. Mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allahu Akbar. Sifat syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Kata belakang, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga. Sifat syurga seperti berikut. Dengar ni. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Air kita ni enggak, Masya Allah, macam teh susu comel. Nah, ni kawan-kawan kita di negeri lain, sibuk tak ada air. Allahu Akbar, sibuk tak ada air. Sebab apa? Sungai tempat sumber air mereka nyegi cuah bahaya-bahaya yang rusak daripada kilang ataupun apa saja. Na'udzubillah. Tapi air surga tak berubah. Dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, tak mabuk. Dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Jangan duk mikir minum air madu semua kat kecil mani. Dalam surga mana ada kecil mani, hospital pun tak ada. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan. Itu dia panggil nikmat secara fizikal. Tanda pelajar. Itu nikmat secara apa? Secara fizikal. Ini secara maknawiyahnya, iaitu apa dia? Serta keredaan dari Tuhan mereka dan keampunan Allah. Ini besar. Nikmat tu besar. Satu nikmat yang secara nampak, satu nikmat keredaan Allah, itu nikmat yang paling besar. Adakah orang-orang yang tinggal dalam syurga yang demikian itu keadaannya? Sama seperti orang-orang yang tinggal kekal dalam neraka, na'udzubillah, dan diberi minum dari air yang menggelegak sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? Sudah tentu tidak sama. Mana nak sama? Jadi tentang cerita syurga, neraka, nikmat-nikmat syurga ni, alhamdulillah, kan, ana sudah sebut, kita sudah baca dalam siri-siri tafsir kita juzuk yang ke-30, juzuk 29, sudah jelas di sana. Jadi di sini kita hanya baca terjemahan dan huraian ringkas saja. Kita pergi pada ayat 16. Wa minhum man yastami'u ilaik حتى إذا خرجوا من عندك
qalu lilladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan ada di antara mereka yang hadir di majlismu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah orang-orang munafik. Tanda pelajar ayat 16 ini cerita tentang munafik. Apa dia perangai munafik ni? Dengar. Yang mendengar ajaranmu dengan sambil lewa. Dia pergi Nabi kuliah tapi duduk buah. Nabi duduk mengajar dia ada sosi-sosi. Puak-puak kita pun jangan buat perangai munafik ni lagu ni. Ni ada setengah orang ni mari masjid, orang kuliah duduk buah belakang. Tu perangai munafik. Lagu tu perangai. Perangai ya, kita tak kata dia munafik. Munafik tak mari masjid lah, kan? Dia duduk dengar, duduk bisik bawa dia. Mendengar saya melewa. Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, berkatalah mereka secara mengejek-ngejek kepada orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan sahabatmu yang setia. Dia mari mengejek. Dia kata apa? Apa yang dikatakan oleh Muhammad tadi? Muhammad kata apa tadi? Padahal dia dengar dah Nabi duk cerita tentang mereka, tentang munafik. Mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang telah dimeteraikan, dicokkan oleh Allah atas hati mereka. Allah Ta'ala cok maknanya hati dia tu tak makan saman dah. Orang panggil hati yang tak makan saman. Makan saman macam mana? Dengar tak masuk dalam telinga, tak masuk dalam hati. Dan ialah orang-orang yang menurut hawa nafsu. Cerita dia tu hawa nafsu ya. Dia bukan nak ikut kita. Dia tahu Nabi kita beritahu betul-betul, tapi dia buat tak betul. Na'udzubillah. Kita sudah baca panjang dalam cerita munafik ini dalam surah Al-Munafiqun dalam CD yang lalu. Tuan-tuan boleh rujuk di sana. Di sini kita baca ringkas. Tengok sebab apa turun ayat 16 ini. Kata Ibnul Munzir daripada Ibnu Jurayj, dia kata orang mukmin dengan munafikin ada sekali dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin dengar, buka telinga luas-luas, celak mata dengar Nabi kata. Si munafikin dengar, buat tak dengar. Duk buah. Bahasa jenis zaman kita ini orang kuliah dia duduk main benda lain. Maknanya orang panggil tak ambil peduli lah, duduk main sambil lewa. Jadi bila orang sudah Nabi mengajar, dia pergi tanya pula orang, Muhammad kata apa tadi? Muhammad kata apa tadi? Perli, dia bukannya nak tahu apa tak ada. Itu perangai munafikin. Na'udzubillah. Panjanglah cerita munafik ni. Tuan-tuan tengok dalam tafsir kita kepada surah Al-Munafiqun. Tengok orang juruh pula, orang baik pula macam mana. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan sebaliknya, orang-orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk serta diberikan kepada mereka dorongan untuk mereka bertakwa. Masya Allah, orang yang baik Allah Ta'ala beri kepada mereka jalan-jalan takwa. Masya Allah. Tengok ayat yang ke-18. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Kiranya golongan yang engkar masih tidak mau menerima peringatan yang diberi kepadanya, maka tidak ada lagi yang mereka tunggukan melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Tanda pelajar, kiamat ni ada dua. Kiamat kecil maknanya mati. Tengah duk engkar, sembah berhala, derhaka ke Tuhan, pok, mati. Habis cerita. Kerana sungguhnya telah lahirlah tanda-tanda kedatangannya. Jadi kalau mati sungguh, mati ni, tanda-tanda mati sudah ada, tapi kita buat tak peduli. Hak kiamat besar, tanda-tanda kiamat sudah ada, tapi lambat sikit lagi. Kalaulah demikian, bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka
apabila saat kiamat itu datang kepada mereka, tak boleh buat apa dah. Kalau sudah mati, habislah cerita. Sudah mati, habis cerita. Sudah mati, jawabnya neraka. Na'udzubillah. Ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang kau lakukan dan bagi dosa orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Jadi ayat ini, di akhir ayat yang kita bincang ini, Allah Ta'ala sebut apa dia? Fa'lam. Kata di para ulama tadabbur, bila kata fa'lam, maknanya ambil perhatian. Allah kata ketahuilah. Yang pertama sekali, kita kena tahu tentang akidah la ilaha illallah. Yang kedua, sentiasa minta ampun. Minta ampun. Nabi SAW sentiasa berdoa, istighfar. Hadis dalam Bukhari dan Muslim, Nabi kita kata, ikut belakang, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli hazli wa jiddi wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Cantik doa ni. Ya Allah, ampunkanlah aku segala kesalahanku, yang aku tahu, yang aku tak tahu. Israfi, melampau aku dalam segala urusan, ya, apa yang kau tahu aku tak tahu. Ya Allah, ampunkan dosa aku, yang aku sengaja, tak sengaja, yang kecil dan yang besar, semuanya ada pada aku. Kita minta secara umum. Hadis ni sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi kita baca di akhir solat. Ni tuan-tuan tengok dalam buku zikir solat kita ni, zikir selepas solat ni kita ada sebut tentang bacaan di akhir solat. Di antaranya doa Nabi kita kata, ikut, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, kata, wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta ilahi la ilaha illa ant. Tuan-tuan ambil dalam buku dah, dalam buku yang kita baca di akhir zikir solat. Dan hadis sahih juga menyebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum, bertaubatlah kamu kepada Tuhan kamu, sesungguhnya aku minta ampun dan aku bertaubat kepada Allah Ta'ala setiap hari, akthar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Nabi yang tak berdosa 70, kita hak berdosa ni patut 700 kali baru betul kan. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Itulah ayat yang kita dapat baca pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita munafikin dalam ayat yang ke-20 dalam CD yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.